Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Kita sambung balik muka surat 20 ni. Tengah-tengah. Tetapi jika wati, wati maknanya wati ini kemudian padanya sampai 6 bulan. Wati makna wati dah sampai 6 bulan dah. Dah mengandung 6 bulan, dia boleh ya wati. Lepas tu maka dia keluarkan mandinya, mandi bagi suami tu. Dia tidur. Tetapi air mani tu tak mau masuk dalam dak. Tak bubuh dalam dak. Wak masuk tubik luar. Atau syak ia. Atau sida tahu tu. Atau syak ragu ia suami tadi daripadanya ada syak ia suami daripadanya suami tu. Atau syak daripada suami. Mana syak air mani itu daripadanya suami, dan mana atau daripada zina. Ini syak. Syak ia suami tu. Syak daripadanya mana syak air mani itu daripada keluar daripada dia ke atau keluar daripada zina. Ini dua masalah. Masalah apabila masalah supahlian suami saat ni mana dia tidur dengan bini dia tapi lepas ni boleh dah tidur, maknanya lah anak tu mengandungnya lebih pada dia boleh mengandung, mana beranak lebih pada dia boleh sejak pada dia nikah hingga dia boleh lebih baru beranak. Tapi masalah lainnya adalah masa suami tidur tu waktu air mandi luar, masa tidur dengan bini tu dia tak ikut mana bini kat mana jadi mengandung, sedekah je air mani tu waktu beg luar, mutah luar. Tak ada masuk dalam pun. Itu satu masalah. Masalah kedua, dia syak, dia ragu adakah air mani tu hak dia atau air mani pada zina. Kerana apa? Kerana sepasnya dia tidur tu bini dia berlaku zina. Jadi syak lah. Kalau kat perut tu air mani dia ke atau air mani hak berzina. Dua masalah. Masalah yang pertama adalah dia tidur dengan bini dia. Lepas tu bini tu beranak, dia boleh 7 bulan dah. Selepas dia nikah, selepas dia tidur tu. Cumanya air mani tu dia tak buat masuk dalam dah. Tu baik luar. Masalah yang kedua je syak. Air mani hak dia ke hak zina. Sebabnya masalahnya selepas dia tidur dengan bini dia, berlaku zina. Jadi syak lah. Anak lekat perut tu hak dia ke hak zina. Nak beza tak boleh. Maka haram atasnya. Jawab jika. Jadi apalah dia wati tapi dia buat air mani tu baik luar, atau dia ragu air mani tu hak dia ataupun air mani hak zina, maka haram atasnya, atas suami itu menafikan anak tak boleh. Menafi guna sebabnya boleh jadi hak dia. Wallahi anak ini itu maknanya itu anak ini bukan daripada saya, tak boleh. Kerana apa? Kerana masih ihtimal air mani hak dia walaupun waktu baik luar tapi boleh jadi masuk tak khabar. Dia tidur memang waktu baik luar, tapi boleh jadi air mani tu dia terkeluar tak khabar. Kerana keluar sitik ya. Mana di sinilah ulama katanya ihtimal. Ihtimal kan walaupun dia waktu baik air mani luar, tapi ihtimal bahawa air mani tu masuk dalam. Boleh jadi. Sebab tu ketika itu dia tak boleh menafikan anak. Hak masalah boleh menafi anak apabila dia zon berat sekot ya. Ataupun dia yakin bahawasanya lah hanya tu anak tu bukan dia. Lagu mana? Ialah dia nikah tu. Selepas nikahnya tu tak biasa wati pun. Ataupun dia wati tapi lebih pada 4 tahun dah. Klik-klik mari 4 tahun baru bini lebih pada 4 tahun bini beranak. Tu makna yakinlah bahawasanya bukan anak dia. Ataupun bahawasanya dia nikah tak pandai boleh beranak. Baru 5 bulan lebih 5 bulan lebih bini beranak. Yakinlah. Tu kita nak menafikan anak. Wallahi bahawasanya anak ini bukan pada anak saya, anak ni anak zina. Menafikan. Kalau tidak menafi bawa padanya adalah musnah yang amat besar. Dah bawa pada mudarat yang amat besar. Lagu mana? Boleh jadi membangsakan anak bukan anak dia.
Sebab tu wajib apabila dia sumpah li'an, kalau dia yakin atau dia zon bahawasanya anak tu bukan hak dia, dengan maksudnya anak tu ialah mengandung lebih daripada 4 tahun, ataupun anak sini mengandung bahawasanya tidak sampai boleh, maka wajib dia menafikan anak tu. Kalau tak menafikan adalahnya banyak punuh. Banyak berlakunya punuh. Kerosakan tu banyak, ifsad yang amat besar, yang amat banyak. Dan kalau dia tu ilahnya ihtimal, boleh jadi anak tu hak dia. Lagu mana masalah dia boti tapi aiman itu baik luar, boleh jadi hak dia, boleh beri okey, bukan. Ihtimal lagi. Kenapa? Kerana maklum dah bahawasanya aiman itu baik tak khabar kadang-kadang. Atau tak ada waktu baik. Dia tubik dulu setitik. Dia masuk dulu dalam tu setitik baru waktu baik dua. Boleh jadi orang ada bini tahulah. Tu dia. Ataupun dia syak, aiman itu hak dia atau mahu buka hak dia. Lagu mana? Dia nikah baru nikah pak tidur. Boleh sebulan atau boleh seminggu 2 minggu masalah. Tiba-tibanya bini ni berlaku zina. Berlaku zina ihtimah lekat perut dah. Dan ihtimahnya baru lekat perut hak zina tu. Maka ketika itu haram dia menafikan anak. Kerana apa? Kerana dia tidak yakin dan tidak zan dah. Syak tak boleh. Tak boleh menafikan. Lepas tu serah pada Tuhan lah akhirah tu. Tapi menafi sumpah li'an tak boleh, habis. Dan adalah kaifiat li'an itu menyuruh qadi akan suaminya. Mana cakap kaifiat dia untuk qadi suruh akan suami bagi perempuan yang tuduh zina tu. Dan diajarkan ini oleh tok qadi tu, dia ajarkan pergerakannya pada li'an. Ajar. Lagu mana cara nak sumpah li'an, tok qadi nak ajar dia. Kemudian dia selepas disuruh atau selepas ajar oleh tok qadi, maka mengucap suaminya 4 kali ucapan, iaitu asyhadu billah anni laminas sadiqina fima ramaitu bihi hadhihi minaz zina wa hadzal waladu minaz zina laisa minni. Ini walaisa ada jatuh waw. Walaisa minni 4 kali ni. Ya tahu nah, tok qadi hajar dia asyhadu billah, aku menyaksi. Asyhadu billah anni laminas sadiqina fima ramaitu bihi hadhihi minaz zina wa hadzal waladu minaz zina wa laysa minni. Artinya naik saksi mana mengaku, naik saksi oleh aku mana mengaku oleh aku dengan Allah, mana dengan sebut nama Allah, bahwasanya maf'ul bagi asyhadu. Aku menyaksi anni bahwasanya aku daripada orang yang benar, laminas shadiqin orang benar pada barang yang dituduhkan, mana rafi ramai itu pada barang yang menuduh oleh aku dengan barang tu. Pada barang yang saya menuduhkan dia, betul saya tuduh. Betul. Akan perempuan ini, mana isteri dia, hadhihi maf'ul, ramaitu bihi hadhihi maf'ul. Pada barang yang telah menuduh bihi dengan di barang, akan hadhihi akan perempuan ini. Gapo dia mah minaz zina bayan. Bayan zina. Mana puan ni zina su. Fi ma ramaitu bihi hadhihi minaz zina. Puan ni zina. Dan anak ini ada hadal balad anak ini anak dapat. Ada anak ini anak apa ni daripada zina, tiada daripada kami, walaisa minni, bukan daripada saya ni. Munafik gitu. Apabila diyakin, kalau tak yakin tak boleh nak mata wa hadzal walad minaz zina walaisa minni, tak boleh tambah lafaz ni. Kalau dah yakin atau zan dah ada ciri-ciri kata bahasa anak tu zina sungguh, maka dia nak menafikan. Tapi kalau dia tidak, hanya semata rasyak saja atau semata ihtimal saja, maka haram dia menafikan anak. Jika ada ia perempuan itu hadir, ini mengatakan hadhihi itu. Mana ya supah katanya hadhihi minaz zina, syarat jika ada perempuan itu hadir sekali pada majlis itu. Dan jika ia perempuan itu gaib, kalau isteri itu gaib, maka disebutkan namanya, sebutlah. Sebutnya Zainab, sebutnya Atu Asma, sebutnya sebut Bunga ke masalah. Sebut nama tak jamelah dak. Bunga bin Batu masalah. Zina, sebut binti Batu. Dia sebut nama dia. Kalau tanya dia ada hadhihi dah. Ataupun tilka boleh ke? Tilka itu hak duk dapat tu. Boleh ke? Sebut nama dan nama bapaknya, bin dia. Dan kalimah yang kelima wal khamisah. Kalimah yang kelima, mana yang itu yang 5 kali, mana yang kali yang kelima, inna la'natallahi alaihi. Inna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibina fima ramaha bihi minaz zina wa inna hadzal walada minaz zina laisa minni. Dah tambah ni. Bahwasanya artinya, lepas tu mana sesungguhnya? Sesungguhnya inna la'natallah, sungguhnya bukan anna ada inna.
Maksudnya inna la'natullah, maksudnya laknat Allah, menjauhi oleh Allah daripada tu rahmat. Inna la'natullahi, sungguh laknatnya Allah atas apa? Atas suami, jika ia suami daripada orang yang berdusta. Kalau orang yang dusta, bohong. Kalau kiranya dia bohong, dia masuk awal laknat pada barang yang dituduhkannya suami dengan dia barang tu. Dia beri bayan daripada zina tu, tuduh orang zina tu. Laknat. Dan bahwasanya adalah anak ini daripada zina, bukan daripadanya aku, bukan daripada anak tu. Anak tambah gitu. Apabila dia yakin lah. Dan li'an isteri pula mubtada. Bana li'an isteri pula mengucap pula isteri itu asyhadu billah annahu la minal kadhibin. Hanu anni, hani annahu. Sebab hu tu rejak suami, annahu minal kadhibin, la minal kadhibin fima ramani bihi az-zina. Patut minaz zina tu, bukan az-zina dah. Minaz zina dan min situ. Wa hadzal waladu minhu la minaz zina. Nak tambah itu. Naik saksi aku, perempuan kata, dengan Allah, dengan sebut nama Allah, bahwasanya laki-laki ini suami dia lah, daripada orang yang dusta pada barang tu, yang menuduh akan daku dengan dia dengan barang. Gaprima bayan daripada zina. Kata aku zina tu bohongnya tok kadi. Dan anak ini daripada dia, padanya dari suami tu, tiada daripada zina, bukan zina. 4 kali ucapnya. Jadi nak sebut 4 kali tu. Asyhadu billah annahu la minal kadhibin fi ma ramani bihi minaz zina wa hadzal walad minhu la minaz zina. 4 kali sebut. Ada 4 kali. Dan yang kelimanya, kalimah padanya ucapan inna ghadaballahi. Tengok kalau nyepu inna ghadaballah. Inna ghadaballah kalau yati, kalau laki inna la'natullah. Inna ghadaballahi 'alaiha in kana minas sadiqin fi ma ramani bihi minaz zina wa hadzal baladu minhu tu kita salah. Wa hadzal baladu minhu bukan minaz zina. Wa hadzal baladu minhu la minaz zina, kita salah tu. Bukan tanya minaz zina la minhu. Sebab apa? Sebab ni dia nak balik puai ni. Kita salah tu, baiki balik. Maknanya inna hadzal balad minhu la minaz zina. Kita ada salah. Ada tukar tu, minhu nodok dulu. Patullah minaz zina dulu belakang je tukar. Dia tak tukar. Bahwasanya dia markai Allah, ghadaballah, Allah marka atasnya, tengok. Allah marah. Atasnya atas puai tu, alaiha. Bila jika ada ia perempuan tu banyak orang yang benar, jika adalah ia suami. Jika ada ia suami tu. Kalau suami itu adalah orang benar, Allah marah marka dah. Pada barang yang menuduhkan dia akan daku dengan dia dengan barang tu daripada zina, dan anak ini daripada zina tu, kita salah. Anak ini daripada zina, tiada mana anak ini daripadanya, kita salah. Anak ini daripadanya, hanya tu bukan daripada zina. Anak ini daripadanya tu suami tu. Anak ini anak dia. Tiada daripada zina, kita salah. Tiada daripada zina, bukan tiada daripadanya. Tiada daripada zina, bukan hak zina ni. Anak ni anak dia. Dah. Anak dia dah. Bukan anak zina. Tu nak baiki, kita salah. Habis dan sah ia tu suami tu berlian itu dengan bahasa ajamiyah boleh. Saya suami dan juga isteri boleh supah lian cara bahasa Melayu, cara bahasa India, cara bahasa apa pun tak apalah, bahasa ajamiyah. Bila jika ada mereka yang tahu bahasa Arab sekalipun, walaupun dia cerita bahasa Arab, pandang bahasa Arab je tersebut bahasa Melayu nak ada. Dah. Aku menyaksikan dengan nama Allah sesungguhnya dah. Sesungguhnya aku adalah orang benar. Sebut gitu. Tak apa, terjemah boleh. Supalian harus dengan bahasa sendiri, walaupun dia pandai bahasa Arab. Dan baratkan. Barat tu baca barat. Barat tengok. Tengok tulis gitu. Dan baratkan berlian seperti lebih tu, seperti surat. Salah tu. Suruh. Tak salah, suruh. Dan baratkan mana dia berartikan. Dan baratkan mana dia memperhatikan akan suami itu. Mana berat, mana suruhlah. Dia beratkan mana disuruhkan berlian pada masa sebuah lian tu. Nasbah masa pada mana nasbah masa. Kemudian pada yang asad, mana tu solat asad hari Jumaat. Nak beratkan dia. Nak paksa dia suruh supahnya hari Jumaat pahasa. Pahasa.
Berat tu pada meja hak syarak dah. Tapi sini bukan wajib ni. Dia berat sini mana afdal. Dan sunat makat ada baik itu. Bukan syarat. Mana dia berat sini mana sunat. Sunat muakkad di atas qadi menyuruhkan dia supah li'an sepah waktu asar hari Jumaat. Tu hak afdalnya. Hari lain pun boleh. Jika di Mekah, jadi kalau berli'an dia lupa. Mana kalau dia tu ialah di Mekah, mana berli'an di Mekah. Jika di Mekah antara rukun Hijril Aswad. Jadi kalau dia supah tu li'an di Mekah, sunatnya Tok Qadi buat pergi dia rukun Haji Aswad. Haji Aswad, rukun Haji Aswad. Mana dia bucuh rukun Haji Aswad tu? Haji Batu Hitam tu. Dan pada makam Ibrahim, mana duk celah makam Ibrahim? Haji Aswad, lepas tu makam Ibrahim celah tu. Dekat pintu tu, dekat pintu Kaabah tu. Dan jika dia negeri yang lain pada Mekah. Kalau daripada Mekah, pada masjid Jami', masjid buat jemaah. Cari masjid buat jemaah lah. Sebab kita sini masalah. Di Malaysia ke masalah, cari masjid buat jemaah. Lepas tu mana? Pada mimbarnya, mimbar pada masjid tu. Supah tak mimbar. Dia takut sikit. Dan jika negeri Madinah, kalau negeri Madinah, pada mimbar Nabi SAW, dia ni mimbar. Tak mimbar lalu dah. Dan jika pada Baitul Maqdis, baca Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas, bukan Muqaddis. Baitul Muqaddas. Baca Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Banyak orang baca salah Baitul Muqaddis, bukan Baitul Muqaddis, Baitul Muqaddas. Bukan Muqaddis Allah. Banyak orang ada silap bahawa ni adanya kawan ada pelajar kita ada tanya Baitul Muqaddis boleh tak? Kita mananya idafah tashrif. Sebenarnya Baitullah. Baitullah masalah. Baitullah tu maknanya idafah di tashrif, boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab sini bukan Baitul Muqaddis, bukan Muqaddis Allah. Dah Baitul Muqaddas. Rumah bagi tempat yang dia bersihkan pada syirik apa semua lah. Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Baca ruangnya Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Kita baca Baitul Muqaddis tak betul, tu bahasa Melayu. Setengah Melayu tu yang baca yang Baitul Muqaddis tak betul. Apalah Baitul Muqaddis kita nak i'rab. Kita baca Melayu, orang Melayu kita baca, lepas tu nak kira isim fa'il. Isim fa'il sebut Allah tak betul. Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Baitul Maqdis lah. Kalau dia Baitul Maqdis pada Sahra. Pada Sahra batu apa tu? Batu besar situ. Batu besar yang Rasulullah naik Isra Mi'raj tu yang ikat dah borak situ. Tu Sahra situ. Dan jika perempuan yang haid pula, kalau lelaki tak apa, dia boleh duduk masjid. Kalau perempuan yang mari haid, maka hendak ia puan tu duduk padanya pintu masjid, duduk pintulah, pintu makna luar. Pintu di luar masjid tu. Duduk luar masjid juuk, maknanya tak boleh masuk dalam. Tak masuk dalam dak haid. Dan sunat menghadirkan, jadi sunat Tok Qadi tu menghadirkan mana bawa mari. Mahdir bawa mari kan beberapa orang yang soleh, cari hak soleh-soleh, usah-usah, Tok Imam, Tok Bila, Tok Siap. Dan ulama-ulama, dia panggil atas amal khas lah. Panggil atas khas alal am. Karena usul soleh itu masuk juga ulama. Soleh tu termasuk juga ulama. Terkadang masuk ulama. Lepas tu ulama masuk soleh dah. Yang mana khas. Ulama tu khas dah. Kerana ulama soleh dah. Balik ikannya. Habis. Dan sunat menakutkan. Ini pihak Tok Qadi. Sunat menakutkan, menggerungkan akan keduanya suami isteri dengan azab pada akhirat. Terlebih daripada dunia. Maknanya orang kata, mung nak supah, mana kalau mung kedua ni bersupah, maka kamu tu lepas pada kena rajam, kamu lepas pada kena rotan. Tapi nak ingat, kalau mung bohong, maka akhirat esok mung lebih besar azabnya. Azab akhirat lebih teruk padanya lah dunia. Dunia kalau pada mung kena rajamnya, kena rotannya, tapi kalau akhirat azab Allah Taala amat sengsara lah. Dan azabun alim. Maka pihak Tok Qadi masa nak supah-supah, nak menyuruhkan baik supalian, maka menakut dulu. Istimewa pula mana lebih lagi pada kelimah yang kelima tu. Lebih kelima. Mung kata kita tengok. Inna ghadaballah, inna la'natullah, ingat tu. Mu sebut lafaz tu. Mu ingat balik, jangan main-main dengan Allah. Nak menakutkan. Kerana apa? Kerana boleh jadi mereka mengaku, kalau mereka mengaku selesai masalah. Menakut dulu. Kalau duk akhirlah. Habis. Dan manakala bersumpah oleh suaminya, sumpah sebagai sumpah li'an oleh suaminya, maka lepaslah daripadanya tuduh isteri berzina.
Lepas had lah, pahat. Lepas tuduh mana lepas had, tuduh zina tu. Jadi kalau dia supah dah, lepas dah, tak kena hak dah dunia ni. Hak tuduh zina. Dan berhadaplah jangan apa yang lepas suami, berhadaplah menghadapilah hak itu kepada isterinya, sebab isteri nak hak pula kerana supah dah. Lepas tu maka manakala bersumpah isterinya pula, maka lepaslah hadnya, had isteri, had tu rajam tu. Maka hasillah kemudian penyebadian bercerai. Hasillah dulu. Mana tercerai jadi terpaksa antara isteri suami terbercerai dah. Putuslah dulu dah. Apabila sudah selesai sumpah li'an, habis dunia akhirat tak boleh dah. Habis dan haram mu'abbad selama-lamanya suami isteri lama-lama. Jika ia dusta sekalipun, mana walaupun dia bohong. Selepas tu ngaku balik, saya bohong. Tak boleh dah. Ada? Walaupun mereka dusta, katanya masa saja sumpah li'an dulu bohongnya, saja berlaku zina sungguh tak boleh dah. Berlaku sumpah li'an, walaupun merekanya selepas sumpah li'an mereka dusta sekalipun, makanya mereka ini haram selama-lama dunia dan akhirat. Selama-lama, mana dunia akhirat tak boleh nikah semula dah. Ingat balik. Kalau bahasa saya lagi, bini jangan sumpah li'an. Kalau sumpah li'an kenalah, biarlah kena rajam pun. Kena rajam dunia tapi lepas akhirat. Habis adapun perempuan yang haram sebab kafir itu, maka iaitu jenis hari-hari nikah. Jangan hari muakkad. Hari ini bukan haram muabbad. Haram muakkad haram ada beberapa masa saja. Haram sebabnya kafir. Maka iaitu ni hari nikah sebabnya dia kafir. Maka itu perempuan yang kafir yang bukannya kitabiyah, bukan ahli kitab asliyah. Kitabiyah ayat asliyah. Bukannya Yahudi, bukan Kristian yang asliyah dak. Tu masuk ke sini. Seperti dia wasaniyah ni misal bagi bukan. Sepertinya perempuan yang berwasaniyah badal yang menyembah bulan dan matahari dan lembu dan lainnya. Tu. Sembah bulan, sembah matahari, sembah lembu, sembahnya patung. Tu. Wasaniyah. Dah semua kemaluan masalah. Ni wasaniyah. Pasal ni mana semua boleh masalah. Matahari masalah. Ni. Tu wasaniyah. Ni tak boleh dah. Nikah mereka ni hari. Tapi apabila mereka mengucap 2 kalimah syahadah boleh. Dan demikian lagi, cerita cepat sikit dah. Ada ekspresi cepat kita daurah ni. Dan demikian lagi yang tiada diketahuinya perempuan tu. Suatu daripada Tuhannya ada juga. Ada. Dia tak tahu, tak kenal Tuhannya. Seperti batak. Batak ni. Baca batak. Tu baca batak. Seperti batak. Dan Dayak. Apa Dayak? Puk batak, puk Dayak. Mana orang yang tumbuh ekor supaya orang hutan tu. Tu batak. Puk batak ni puk ekor dia ada. Ada ekor dia seperti ekor puk hutan. Ada pakai belakang tu. Puk batak. Dan puk Dayak. Dayak ni orang yang kat kepala orang makan utak. Puk Dayak ni dia kat kepala orang. Lepas tu dia makan utak. Apa ni? Walaupun dia mati, dia kat kepala. Lepas tu, utak tu makan. Pok Dayak pun tu. Kalau pok dia tu Malaysia banyak ni, pok Dayak ni. Pok asli pok tu. Pok utai tu. Dan murtadah tu seperti perempuan tu murtadah. Na'udzubillah. Gapa murtadah yang keluar daripada Islam. Yang keluar daripada agama Islam. Keluar sebab apa? Takluk. Dengan sebab itikadnya, tu murtadah tu. Seperti ia itikadkan dua Allah. Jadi Allah dua. Nabi Allah pun Tuhan, Nabi Isa pun Tuhan masalah. Dua dah. Atau alam ini qadim. Ni alam ini qadim. Tapi masalah Ibn Taymiyah ni masalah alam qadim ni. Ibn Taymiyah katanya alam ini ada naui ni. Alam naui atau qadim dia tu. Berat ni masalah Ibn Taymiyah bab ni. Kita alam ini qadim, tapi ulama kita tu takwil lagi. Kalau ulama kita hak panggil mutawassitah. Mutawassit ni maknanya tu wasatiyah, iaitu mereka takwil lagi kata Ibn Taymiyah tu. Alam ini qadim. Qadim lughawi. Kalau qadim sungguh mana tidak ada permulaan tu kufur lah. Sebab di sinilah masalah akidah Ibn Taymiyah tu yang rosak sini. Dan akidah Ibn Taymiyah rosak adalah alam ini qadim. Mana alam ini dia tidak ada permulaan dah. Dah bukan ada permulaan tu. Tu jadi belik. Jadi kata dia belik. Sedekah tu Allah khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah ciptakan semua. Tiba-tibanya Ibn Taymiyah adanya juga kata alam ni qadim. Ni berat. Tengoklah bab akidah tu. Jadi kalau orang ide ke alam ni qadim, kafir gak murtad gak. Semua Allah. Dah. Semaya tak tinggal puasa tak tinggal, tapi ide ke alam ni qadim. Mana bukan Allah cipta dah. Ada sendiri dia. Atau dengan perkaan masalah seperti ia seorang tu ingkar bangkit daripada kubur ni. Orang bangkitkan, mana Tuhan tak bangkit pada kubur semula. Ni ijma ulama ni kufur dah. Dia tanya dah mati jadi habu dah.
Mati jadi tanah dah, Tuhan tak bangkit semula. Ni pun kufur. Dan hari kiamat ya tak ada hari kiamat. Dan atau lainnya. Kalau azab kubur tu ada khilaf. Kalau azab kubur ada khilaf di antara ahli sunnah wal jamaah dan Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak ada azab kubur. Tu khilaf situ. Tu tidak ijma' kufur dak. Kalau ikrarkan azab kubur tu. Kerana masalah khilafiyah. Tapi hal ni ijma' ulama. Bangkit pada kubur ijma' ulama. Dan hari kiamat pun adalah ijma' ulama atau lainnya perkara ijma' lah. Kalau menafikan perkara khilaf tak apa lagi. Maksudnya ijma' dah. Atau dengan perbuatan, maknanya jadi murtad tu terkadang sebab ideka bergengge, terkadang dengan sebabnya bahasanya lah tu kata-kata ni. Kata-kata mai ingat. Tu kecil senang main dengan Allah, senang main Nabi Muhammad, tak boleh tu. Kata-kata pun ingat ni. Allah bertempat, na'udzubillah. Ada Allah berjisim ni. Masalah. Ini satu sebab tu Imam Ahmad katanya siapa-siapa yang idekakan Allahnya jisim tapi dia tak seperti jisim makhluk, kafir ke? Allah jisim tapi tidak jisim seperti makhluk kita ni, kufur. Ni berat banyak ni macam ni. Bahaya akhir zaman ni. Banyaklah kalau cerita bab ni, ngaji bab akidah ni. Ni macam-macam tu hai duduk atas harah. Tu hebat selalu ni atas harah ni bahaya belaka tu. Sebagai zahir Quran. Atau dengan perbuatan seperti menyembah berhala. Menyembah berhala. Jadi sembah berhala dengan ada ikhtiar dia. Kalau sebab orang paksa tak apa. Kalau orang paksa dia sembah tak apa. Ini masalah ikhtiar. Duk saja-saja tanpa orang sembah, dia sembah dia. Ini beringat ni, dia sembah. Lepas tu orang lain tuduh kita pergi ziarah kubur. Kita basuh je kita pergi sembah kubur. Dia tu kubur dia. Kuburi ya tak. Tu tak kerti ke tu. Pasti tak kerti maknanya tu ahli kubur lagu mana. Pergi sembah kubur. Kita bukan pergi sembah kubur. Kita pergi minta dengan Allah tapi tempat si kubur situ pak auliya Allah, pak kekasih Allah. Pak wali-wali Allah, pak Allah kasih. Kitanya mana haraplah tempat situ, tempat mustajab. Bukan kita pergi berdoa kepadanya ulama tu. Ada. Ini masalah. Ini bahas panjang kan apa bahasa sini. Tuduh kau tengok sini. Muhammad Ibn Wahab ni. Tuduh orang pergi ziarah kubur yang sembah. Sembah kubur. Tak ada orang sembah kubur. Ini masalah panjang kalau kecil bab ni panjang kan. Nanti ngaji akidah lah. Menjatuh jidan ada dan sini. Dan menjatuhkan mushaf, jatuh Quran pada tempat najis ni. Lepas Quran pada tempat najis. Ingat tempat tak dicak apa semua ni. Tak dicak ada tak dicak yang letak Quran situ. Kufur tu murtad agak ni. Nampak dah najis dah, kalau tak nampak tak apa. Nampak ada tak dicak dah, tak Quran tempat tak dicak. Tak Quran tempat orang tak silipah ni. Saya macam tempat tak silipah, lepas Quran semua. Nabi ingat tu. Tempat najis. Sama najis tu dia maaf atau tak maaf? Quran najis ni maknanya benda luwakti. Quran najis ni maknanya tempat luwakti. Sama najis pada syarak ataupun najis pada lughawi. Contoh katanya aliyo. Ya, pak orang ludah aliyo tak Quran situ haram. Nabi ingat ni. Bab-bab lain ni akhir zaman ni. Bebel lagi orang ngaji sekolah tengok. Pas ada periksa, lepas habis Quran ayat Quran apanya lepas tengok. Tempat tahu siapa ni? Tempat tahu siapa? Ambil Quran lagi tempat tahu siapa? Pergi bakar tempat tahu siapa? Ni dia ingat belakang ni. Atau lainnya tersebutlah. Lain daripada tersebut banyak lagi. Apa lain bayan? Daripada segala bagai yang membawa kepada kufur. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah minha. Aminal i'tiqad. Banyak perkataan padanya perbuatan semua tu tersebut minha asal-asah tu. Minta semua, minta Allah jauhlah. Ada banyak orang duk bercara ni kan. Banyak periksa kita ingat balik kalau kita ngaji sekolah, ingat kertas periksa kita jangan lepas. Allah kalau pergi Mesir ke gimana ke Allah. Tengok surat khabar tu ada nama Allah. Yang buku nasi dia tan ni pun banyak. Tu duk cerita. Banyak ada. Ngaji moo ngaji apa kan, periksa ngaji tu kan. Kertas tengok. Baik nasi itu baik ayat Quran lagi buku nasi. Lepas macam-macam. Ingat tu nak buku nasi tengok. Surat khabar pun kadang-kadang ada nama Allah. Ada nama Allah, adanya ayat Quran, jadi buku nasi. Allahu akbar ni. Tapi ingat tu. Taklah khabar ni. Tetapi harus bagi segala orang yang Islam itu berkahwin dengan perempuan yang kafirah kitabiyah ni ausliyah. Tapi nak ayat ausliyah kalau kafir iaitu Yahudiyah, ausliyah dan Nasraniyah, Kristian ausliyah. Kalau ausliyah boleh. Lepas tu nak cari mana ausliyah lah ni.
Adanya tu ahli kajian dah katanya adanya kitab Taurat Injil hak asli tu ada satu je. Hak lain lagi semuanya kitab Bible tu semuanya diubah habis dah. Dia. Hak Yahudi tu hak beriman dengan Nabi Musa. Hak Nasrani tu hak beriman dengan Nabi Isa. Tapi tak beriman Nabi Musa. Tak beriman dengan Nabi Muhammad. Apa ni kalau asliah boleh. Lepas tak ada lah ni. Dan dikelabukan ia Yahudiyah Nasraniyah tu daripada Israiliyah sekalipun, walaupun bukannya Israiliyah. Jadi pada asalnya puak Israiliyah hak panggil Yahudi tu. Yahudi mai situ puak tu, puak Israiliyah, puak Bani Israel tu. Puak nak cucu Nabi Yakub tu. Tu Yahudiyah sungguhnya. Tapi lah ni dia masuk Yahudiyah. Sepuak Amerika lah ni. Amerika bukan Israel. Israel tu dalam Amerika tu dalam 5 jutanya, 5 juta gitu ni habis kan. 5 juta orang hak tu je hak Bani Israel sungguh, hak Yahudi sungguh. Pahal lain pun rakyat dia bukannya puak Israiliyah apa tu. Tapi kerana dia puak Israel lagi dakwah situ. Israel lagi dakwah situ, masuk Yahudi, masuk Kristian situ. Puak dia bukan ramai puak Israiliyah ni sikit je. Walaupun dia bukan keturunan Israiliyah pun, tapi dia beragama Yahudiyah. Nasraniyah spoiler ni Cina masalahnya. Cina banyak masuk Kristian, masuknya Yahudi. Kalau Asliyah tak apa boleh. Pala ni tak ada Asliyah. Habis dan makna asli ada Israiliyah itu iaitu anak cucu Nabi Allah Yakub. Isra tu mana hamba, mana Allah lah. Hamba Allah. Anak cucu Nabi Yakub tu puak Israiliyah. Puak ni apa dak berhedon dia lah ni. Tak ramai pun dia. Tetapi syarat sah nikah dengan yang bukan Israiliyah itu syarat. Kalau mana Yahudiyah, Nasraniyah yang bukan keturunan puak Israiliyah ni. Puak Israiliyah puak pucak pun ni, kulit dia pucak. Puak Israiliyah ni dia boleh cek puak dia. Kenapa? Kerana tafsir dalam tafsir jalan lain ada sebut, dia Futuhat Ilahiyah tu ada sebut, puak Israiliyah ni dia kulit dia biru. Pucak, serupa mayat. Kerana apa? Kerana puak ni mati dah. Dia mati dah, lepas tu hidup semula. Apabila hidup semula, anak cucu dia kulit serupa mayat. Sebab tu puak dia boleh cek puak dia. Puak Yahudi, puak Israiliyah ni kita nak tipu dia tak boleh. Puak ni keturunan Israiliyah dak, dia tengok kulit cek. Kerana kulit pun ni dia beza kulit ahli dunia semua ni. Puak dunia semua ni dia beza kerana kulit pun dia ni ada serupa mayat. Sebab tu asal ayat Israiliyah dia boleh cek kulit pun dia. Kulit pun ni pucak. Dia jemur panah pun dah pucak itu, pucak serupa mayat dah. Sahnya yang bukan banyak Israiliyah itu jika diketahui masuk keduanya tu Kristian atau Yahudiyah dan Nasraniyah. Masuk keduanya agama Yahudiyah dan Nasraniyah sebelum lagi dinasahkan. Kalau tahu katanya dia masuk Kristian dia belum batal lagi. Belum dinasahkan. Atau belum nasah. Dan atas tafsir tu. Dan diubahkan atas tafsir dinasahkan. Belum lagi dinasahkan dia ubahkan. Tu baru kita tahu apa ni masuk Islam, masuk Kristian, masuk Yahudi, belum lagi dia ubah. Boleh lah. Kalau dia masuk dah ubah dah tak boleh. Dia ubah masuk mana? Masuk Kristian lah ni tak jadi. Masuk Yahudi lah ni tak jadi. Kerana ubah habis dah. Habis bermula hukum bagi seorang berkahwin dengan kafir. Hukumnya hukum nikah dengan orang kafir kitabiyah tu. Kafirah kitabiyah. Tak kala berkahwin dengan dia, dengan perempuan itu seperti hukum Islam. Jadi apa yang nikah tu hukum supaya Islam dah. Supaya kalau nikah kitabiyah, asliyah apa semua hukum semuanya. Lagu mana? Seperti dihukumkan hukum perempuan yang Islam pada nafkahnya ni tu. Mana nafkah wajib. Supaya pada pihak wajib syabah. Pada nafkahnya nak bayar nafkah dia. Dan kita nikah dah hukum supalah nak bayar nafkah dan kiswah. Kiswah mana pakaian. Pakaian yang sepatutnya main kiswah. Sepatut tak ada alih. Mana pakaian hobi setahun 2 kali. Dan tempat kediamannya, tempat duduk dia. Nabi lah. Kalau kita ada rumah, rumah banglo ke. Kalau tak ada sewa ke kita patut dia. Kediaman sepatut dia. Rumah sewa suku. Dan bayar mana gile malah, Nabi juga. Nak gile. Dan tolak supalah. Mana 3 kali. Boleh tolak 3 kali supa. Dan digagahi akan suami. Mana boleh dipaksa oleh tok qadi, mana digagahi oleh suami. Mana dan digagahi oleh suami akan kitabiyah tu. Kan isi yang kitabiyah atas mandi haid. Ini no paksa walaupun dia tak masuk Islam. Dia pergi ahli tu Yahudi atau Kristian hak asliyah. Lepas tu kitanya suruh dia mandi gak wajib paksa dia mandi. Masa nak tidur kita lah apa lebih haid nak mandi. Paksa. Dia garang mana wajib. Suami tu paksa dia suruh mandi haid dan nifas sebab beranak. Dan janabah mandi junub masalah.
Walaupun tak sah puasa maya tu. Walaupun dia tak maya, tak puasa. Kan? Dan dia tegahkan, dia larangkan ia mana dia tegankan ia perempuan yang tu isteri yang kafirah ni. Kira oleh suami dah. Makan babi lagi, jangan makan babi haram, makan babi. Nak suruh dia makan babi tak boleh. Babi pun mazhab tu agama tu haram, dan meminumkan barang yang memabukkan tak boleh kau. Nak lari kau. Minum arak, minum apa semua nak lari. Dan membasuh tu basuh. Dan membasuh segala anggotanya yang kena najis. Kalau anggota dia kena najis, basuh. Bagi tahij, bagi apa semua air kecil semua tu basuh dah. Nak basuh buat Islam dah. Dan tidak harus perempuan yang murtadah itu, naudzubillah, bagi seorang takluknya tidak harus. Tidak harus bagi seorang lelaki tu. Mana nak nikah tak boleh. Tidak harus seorang itu. Sama ada bagi kafir seorang tu. Seorang lelaki tu sama ada bagi kafir, mana seorang lelaki tu lagi kafir, atau bagi Islam, mana orang Islam, tak boleh. Perempuan yang murtadah nak nikah orang kafir pun tak boleh. Ada nak tu orang Islam pun tak boleh, orang kafir sama kafir pun tak boleh. Ni yang murtad. Kerana dia asal Islam. Kerana beragama Islam dah, lepas tu nak pergi nikah orang kafir tak boleh tu. Mana Islam kita tak benar. Kalau mari minta tutup email, minta orang murtad ni, tu perempuan murtad minta nikah dengan kafir, tak boleh, tak boleh. Kerana wajib suruh taubat. Lepas tu nikah orang Islam betul lah. Atau sama murtadah tak? Sama murtad tu, bukan murtadah, sama murtad. Ya sama-sama murtad tak boleh kau, tak sah. Tak harus. Bagi tak imam menikahkan semua murtad. Dia murtad kedua-dua dah nak nikah tak boleh. Haram. Tak sah. Dan jikalau murtad dua laki isteri, dan jikalau murtad dua laki isteri, murtad belaka naudzubillah, atau salah seorang daripada keluarnya suami isteri tu. Emo suami murtad, emonya isteri murtad. Bila dah halul pada dukhul, tak subuh lagi. Setelah nikah murtad seorang, tak ada nak jimuk lagi. Benar dukhul. Apa hukum? Jawab. Jadi maka jadi tunai cerainya itu. Jadi sekarang lalu dah. Pisah lalu dah. Murtad dua-dua, pisah lalu dah. Kerana apa? Kerana tidak sah murtad sama murtad nikah. Putus lalu dah. Atau murtad salah seorang belum lagi dukhul. Maka adalah kalau tak ada nak jimuk lagi, murtad seorang, emo suami emo isteri, putus lalu dah. Auto dah. Atau kemudian pada dukhul kalau setelah subuh dah, maka ditilik aib, maka ada tafsir. Kalau salah seorang atau dua suami isteri ni dia dah subuh dah, kemudian ada murtad, maka ada tafsir guna. Maka ditilik jika jadi kembali kepada Islam, maka kalunya taubat balik kepada Islam. Dia dalam iddahnya, dalam masa iddah dia. Iddah tak habis lagi dah. Mana dia ngucap semula tak ada habis dah. Maka nyata kekal nikahnya, tak apa, nyata kekal hukum nikah, tak putus dah. Maka jika tiada, dia dah kembali dah. Kalau tidak kembali, tidak kembali, nyata, jadi maka nyata cerainya nikah pada ketika murtadnya lalu dah. Bukanlah ni. Contoh katanya yang murtad tu ilahnya bulan 1. Pak iddah dia nak habis 3 kali suci, kita katanya bulan 3 lah ada. Bulan 3 barulah habis iddah dia. Tiba-tibanya habis iddah pun tak adanya taubat lagi. Habis iddah pun, makanya nyata kata dia tu ilahnya putus tu masa murtad mula-mula lagi dah. Murtad lagi dah. Masa tu lagi tu. Bukanlah ni dah. Nyata masa dulu lagi. Tapi kita nak hukum tak boleh lagi. Tunggu dulu. Takut dia ngucap tu bila masa tu. Ni kelebihan apa? Kelebihan takut makan pesaka. Makan pesaka apa semua murtad awal lagi. Mana nafkah apa semua tak ada lah. Tak ada pada masa tu lagi dah. Mana hal ini tunggu dulu. Stop dulu. Stop dulu. Takut dia taubat semula ngucap. Tu nyata hak nu lagi. Bukan baru dah. Habis. Dan jika Islam kedua laki isteri bersama-sama. Jadi masuk Islam kedua-dua tu sama-sama. Dikekalkan nikahnya. Jadi kalau orang kafir, dia masuk Islam suami isteri tu sekali serentak. Makanya hukum nikah dia sah padanya. Pada masa kafir dia, makanya masuk Islam pun sah lagi. Tak payah nikah semula dah. Cuma awalnya nikah semula dah, tapi sah dah. Dan dia hendak hidangan bersama-sama itu pada akhir lafaznya. Jadi akhir lafaz kelima. Iaitu pada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhir lafaz tu, lafaz Muhammadur Rasulullah. Mana maksudnya kelima akhir tu sekali dah. Asyhadu an la ilaha illallah, suami isteri pun asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sekali tu. Pakai. Mana?
Tu pada lafaz akhir tu. Dan sekira-kira kita hukum kekal nikah. Jadi apabila kita menghukum gini oleh pihak Tok Qadim menghukumkan kekal nikah keduanya suami isteri kafir dua-dua masuk Islam itu, jikalau ada ia tak rajak, rayah. Jikalau mana walaupun ada ia tak rajak, yang membinasakan mana walaupun ada ia yang tu. Soalan itu. Ada ia yang mana perkara yang membinasakan nikah suami isteri itu. Seperti berhimpun dua adik-beradik masalahnya. Tu perkara tu. Walaupun ada benda yang membinasakan mana membatalkan nikahnya. Seperti himpun anak adik-beradik. Ketika akad nikah tu. Masa akad nikah. Sekalipun tak apa. Kekal juga. Maknanya lah walaupun tak apalah. Dia hukum akad nikah. Walaupun masa akad nikahnya adanya menghimpunkan adik-beradik. Adik-beradik sekalipun. Masalah dulu anda suami isteri ni adanya masa dulu yang nikah dengan kakak nikah dengan adik pula. Masa kafir dia tu. Kerana semua orang kafir ni adalahnya agama dia boleh nikah dengan himpun atau nikah dengan anak dara dengan mak dara himpun dua tu. Jadi pada Islam kita ni dia hukum kekal lagi. Lepas tu su pilih. Kalau masuk Islam tak nak nikah mula dah. Lepas tu su pilih. Mung nak ambil adik dia ke ambil kakak. Sebab tak boleh himpun dah pilih anda salah seorang. Dah kalau Islam dia batal dua dah, batal selalu dah. Tapi maksudnya orang kafir kerana agama dia sah. Kalau agama sah masuk Islam pun ilahnya sah. Kalau tu maknanya hukum tu dia boleh pilih. Mu nak ambil kakak, ambil adik. Pilih sah saja. Nak himpun tak boleh. Tak nak nikah mula dah. Atau nak ambil mak dara ke anak dara. Sebab tu makna walaupun ada benda yang membinasakan nikahnya, ketika akadnya sekalipun tak apa, sah. Kekal lagi. Hukumnya kekal, sah lagi. Sah lah, tak masalah. Kait. Kait pada kekal tu. Manakala ini kait pada kekal. Katanya lah dikekalkan saat ini walaupun ada perkara membinasakan tu nikah tu. Manakala hilanglah pada ketika Islam yang hilang dulu orang Islam. Hilanglah ini hilang benda yang membinasakan hilang dulu pada masuk Islam tu mana nak batas lah nak pilih masuk keduanya dua isteri suami Islam masuk agama Islam harus jawab. Apabila sekiranya kalau masuk agama Islam kedua-dua harus ini maka harus ini halal. Harus baginya bagi keduanya. Harus keduanya mana harus bagi keduanya suami isteri tu. Harus. Adalah sekira-kira tak dalam masuk keduanya Islam harus yakni halal baginya. Dan jika tak ada fa'il lagi tu. Dan jika laki-laki mana dan jika ada lagi. Dan jika lagi mana jika ada lagi tinggal yang mendegahkan mana perkara mendegahkan seperti riddah. Kahwin itu mana yang mendegahkan jadi perkara yang mentegahkan kahwin itu seperti riddah masa murtad. Ada tinggal lagi riddah. Murtad. Seperti riddah masalah dia tinggal lagi. Maknanya tak. Ada duk itikad tu hari dua lagi lah. Masuk Islam tu itikad tu hari dua lagi masalah riddah. Tak talah ada keduanya itu pada Islam keduanya, maknanya masuk Islam keduanya suami isteri. Masuk Islam itu adanya perkara tegah kahwin lagi. Tegahkan kahwin. Tegah kahwin sebenarnya murtad seorang masalah. Dan jika ada lagi tinggal yang mentegah mana perkara tegahkan kahwin itu sebenarnya ada seorang itu Islam dah, seorang lagi tak Islam lagi. Tak ada keduanya itu pada Islam dah. Mana pada agama Islam dah keduanya. Maka tiada dikekalkan jadi nikah dua itu tak dikekal dah. Kalau dah masuk Islam tiba-tiba ada murtad lagi, dok itikad tu hari dua lagi. Tanya tak leh dah mu itikad tu hari satunya. Tak leh. Amu itikad tu hari dua lagi ya. Tak leh. Kalau tu maknanya tak boleh dikekalkan hanya nak batal nikah dia. Apabila dia dah masuk Islam agama Islam tapi ada perkara tegah nisah nikah seperti murtad masalah, seperti dah semua tak kung lagi masalah tak leh. Mengucap kalimah dah semua tak kung lagi. Suami isteri nikah dah tapi dah semua tak kung lagi tak leh. Nak batal tu, batal nikah salah seorang. Mana apa masuk Islam halal dah, halal pun halal subuh dah. Bini tu halal baginya bagi salah seorang tu halal dah saat ni kan. Manakala masuk Islam keduanya haruslah di mana halal baginya, halal. Suami isteri tu halal. Tak apa dah boleh subuh boleh apa dah. Dia bertahan nak nikah semula dah, halal dah. Apabila kedua-dua masuk Islam hukumnya halal baginya, mana bagi keduanya. Tak apa.
suami isteri halal lagi mari. Boleh. Lepas tu, dan jika suku tu, dan jika ada lagi, main ibarat lah. Jika ada lagi, mana tamu ada. Jika ada lagi tinggal yang tegah, mana perkara yang tegahkan kahwin itu. Tak kalanya ada keduanya itu pada Islam, keduanya, maka tidak kekal. Kalau tu maknanya tu yang tegahkan, mana yang tegah sah nikah tu. Seperti himpun dua adik-beradik. Sini seperti ridah, mana seperti dua adik-beradik. Masuk Islam tu tak saya nak pisah. Duk himpun dua lagi. Tak boleh kekal lah. Dah batal dah. Lepas sah nikah, nak nikah semula. Sebab saya ni maqabil kan. Maqabil saya ni nyatanya jikalau mananya walaupun jikalau ada ia membinasakan nikahnya ketika akadnya sekalipun. Ketika akad tu ada kekal lagi. Tapi dah masuk Islam tu tu tak ada lah. Tu mana kekal itu. Tapi kalau sekiranya ada lagi tu maqabil bagi jikalau ada yang membinasakan. Tapi kalau sekiranya ada lagi selepas akad selepas masuk Islam dah. Selepas masuk Islam suruh pilih tinggal je tak sih. Nak ambil dua-dua ke? Nak ambil adik-beradik dua-dua tu. Tu tak boleh tu. Nak pasah lah. Masuk akad tak apa lagi dah. Ketika akadnya sekalipun ketika akad tu maknanya akad dua adik-beradik. Tapi istilah tu suruh batal dah. Ya temu masuk Islam nak pilih salah satu. Kalau tu mana sini bukannya ketika masuk Islam dah. Maknanya ketika akadnya dua adik-beradik. Tapi apabila nak masuk Islam semua suruh pilih dah. Mung nak masuk Islam, Islam rakyat dah. Tok Qadir rakyat, Tok Imam rakyat tanya, mung nak masuk Islam, nak tinggal seorang di antara dua isi kamu ni. Kerana adik-beradik tak boleh himpun ataupun mak saudara, anak saudara tak boleh himpun, nombor pilih ya pilih. Apabila salah seorang, apapun dia masuk Islam, tak apa kekal lagi. Tapi kalau yang selepas mengucap dua kalimah syahadah dah dia masihnya tu himpun lagi, pasah kedua-dua tu maksud gitu. Maksud. Sebab tu jika ada lagi tinggal yang tegahkan sepenuhnya himpun dua adik-beradik. Seperti himpun dua adik-beradik. Tu ada lagi perkara tegah kahwin tu. Ada baik mana seperti ridah, bukan ridah tu. Kalau misal ridah tak jom. Ada baik gini. Seperti ada baik suku lah. Seperti berhimpun dua adik-beradik masalahnya. Himpun dua adik-beradik. Himpun dua adik-beradik tak boleh. Maksudnya tu nak masuk Islam tu, sebelum masuk Islam tu, nak itu dulu. Kalau dia nak masuk Islam, royak dia. Kalau mu tak sini nikah semula, mu kena pilih antaranya dua adik-beradik ni salah seorang saja. Lepas tu kalau mu dah masuk mengucap kalimah syahadah dah, tak boleh pasah lah. Sebab tu, hak dulu tak apa. Hak dulu masuk akad. Dulu seadanya, walaupun ada yang membinasakan, mana perkara binasakan nikah tu, ketika akad tu, masuk akad tu ada lagi, tak apa. Tapi maksudnya masuk Islam tak ada dah. Situ. Habis. Maka apabila engkau ketahui hukum yang demikian itu tersebut. Daripada masalah tersebutlah semua hukum habis dah. Kalau orang tu murtad lagu mana, kalau orang tu masuk Islam lagu mana, masuk serentak lagu mana, maksudnya tu kemudian lagu mana, tahu dah. Maka ditetapkan nikahnya orang kafir masuk Islam tu. Dengan ketiadaan wali dan syuhud sekalipun. Tetaplah nikahnya walaupun dengan tak ada wali dan tak ada saksi sekalipun. Atau ia kafir tu, kafir masuk Islam tu, berkahwin pada masa kufurnya, akan perempuan jadi akan isi dia. Yang ada ia perempuan tu dalam iddah. Masa tu yang nikah tu dalam iddah tak habis lagi. Orang kafir tak ada iddah. Tu kita tahu. Dua ni masa akad nikah tak ada wali ni. Masa nikah tak ada saksi. Sekalipun tak apa dah sah dah. Kita tahu tetap dah. Makanya apabila kita tahu hukum demikian, maka ditetapkan ini dipakaikan, disahkan nikahnya dengan ketiadaan wali dan saksi sekalipun. Jadi pada dia tanya agamamu nak pakai saksi, tak ada no saksi. No wali tak ada no wali. Apabila setuju dengan lelaki suami itu, yatim lelaki itu main nikah dah. Tak apa. Kalau setuju. Atau ada ia kafir itu berkahwin pada masa kafirnya akan perempuan yang ada ia dalam iddah. Jadi dalam iddahnya Islam kita tak sah. Tapi bagi kafir itu sah. Ini banyak kan? Tok laki hijau sebulan 2 bulan mari nikah lain dah bini. Tak adanya apa pun. Tak ada cara, tak adanya ambil iddah lagi. Tu pun kafir. Ya itu. Dan selesailah iddahnya. Sebab tu maknanya perempuan yang ada ia dalam iddahnya lagi dan selesailah iddahnya, taklah masuk keduanya itu Islam, habis iddah dah. Tu habis iddah. Bila? Apabila keduanya masuk Islam, habis iddah lalu dah. Mani kafir tak bila dah.
Apabila dua tu masuk Islam, iddah dia habis. Sepatutnya dan selesailah iddahnya perempuan itu bila tak kalanya masuk keduanya suami isteri, Islam masuk agama Islam, dah beriddah suaminya yang dulu habis dah. Iddah dulu habis. Habis tak bila dah habis. Dan demikian lagi dia kekalkan ia bernikah keduanya jika bernikah ia dengan muakkad. Jika masuk Islam, keduanya itu belum lagi selesai waktu yang digantungkan. Apa dah kita? Okey ke dia? Hari ni tak sedap ras. Lu penipala malam lagi. Nampak panjang dah. Cepat-cepatlah nak habis ni. Sini. Dan demikian lagi supaya tu juga masalah pahdah dikekalkan. Tu panjang wajah syabah demikian lagi. Dikekalkan ia apa ia berkahwin, bernikah, badal. Dikekalkan ia bernikah keduanya laki isteri. Jika bernikah kekal tu tidak dipasahkan jika bernikah ia mana tiap-tiap keduanya. Jika ia mana tiap-tiap keduanya suami isteri dengan muakkad, mana dengan taklid masa tu. Nikah muakkad, mana nikah seminggu, nikah 2 minggu, sekalipun kekal juga. Bila jika masuk Islam, keduanya itu belum lagi selesai waktu yang digantungkan, mana yang ditaklid tu. Ada apa? Masalahnya nikah setahun. Atau nikah 2 bulan. Maksudnya ialah orang kafir yang nikah muakkad. Islam kitanya tak boleh nikah muakkad kecuali Syiah. Jadi kalau kita katanya kalau Syiah tu masuk ahli sunnah wal jamaah. Apabila Syiah tu masuk ahli sunnah wal jamaah, berarti yang nikah tu ialah taklid dulu. Tu muakkad. Kata aku timukan nikahnya dalam masanya ni boleh masalah. Tiba-tiba je masuk Islam tu waktu muakkad tak habis lagi. Waktu ni boleh tu. Kekal. Mana kalau habis dah tak boleh. Orang kafir ke masalah? Orang kafir dia masuk Islam atau alias Syiah tu hak melampau lah, hak siapanya mutak dah. Kalau tak faham mutak lagi tak apa. Jadi mana kita misal hak kafir dah. Apabila kafir ni yang masuk nikah tu nikah muakkad 3 bulan masalah. Tiba-tiba yang itu waktu dia akad nikah saat ni 3 bulan tak habis lagi masuk Islam, kekal lah. Mana kalau dah habis dah, dia tak masuk dulu yang nikahnya 3 bulannya. Lepas tu 3 bulan lebih masuk Islam. Tu tak boleh nak nikah semula. Di mana kalau nikah muakkad dia kalau habis waktu belum habis lagi, maka nikah tu dikekalkan habis, tak payah nikah mula dah. Habis dan tiada dikekalkan jika ia tiap-tiap keduanya berkahwin dengan mahramnya. Kalau nikah mahram tak boleh, adik-beradik mukdara masalah atau Islam ia seorang. Gimana tiada dikekalkan jika ia berkahwin dengan mahram dia, tak boleh. Atau Islam ia dan ada atas pada ia. Islam ia seorang lelaki tu dan isterinya, maknanya Islam isterinya. 5 orang bersama Islam. Tu dia. Maknanya masuk Islam isterinya 5 orang. Dia masuk Islam lepas tu isteri 5 orang. Lagu mana? Bini 5 orang masuk Islam agak. 5 masuk Islam kali dia. Islam kita boleh 4-nya. Tapi dia boleh 5. Lepas tu masuk Islam 5. Maka tiada kekalkan. Ini nikah tak kekal dah. Lepas tu maka wajib dipilih, maknanya dipilihnya suami 4 orang dipilih 4 dah. Dan buang atas padanya dipilih dan buang seorang dipilih 4 tinggal seorang. Demikian lagi jika Islam serta suami tu 2 isterinya 2 isteri dia, seorang merdeka dan seorang sahaya, maknanya isteri dia hak sahaya, maka takyinlah yang merdeka juga dan tercerai yang sahayanya itu maknanya tertentulah hak merdeka tu jadi bini, hak sahaya tu jadi jadi apa? Hak sahaja tu adalah cerai, putus. Tak boleh dah nikah, sebabnya nikah masa kafir dia tu adalah sahaja boleh. Tapi apabila dia nak masuk Islam, sahaja tu nak putus lah, tak boleh. Situ. Habis. Bermula nikah segala kafir barang milah ada ia dan barang kaifiyah nikahnya dinikahkan yang tiada memberi cedera terhadap Islamnya dihukumkan sah atas kaul yang sahih. Bermula nikah segala kafir, mana nikah semua orang kafir. Barang milah mana apa agama sekalipun, barang milah. Apa agama sekalipun tak sekolah. Agama Buddha ke, agama Yahudi ke, agama Kristian ke, agama apapun mana-mana milah ada ia milah tu, tak kira lah. Apa pun. Dan barang kaifiat apa cara pun. Cara macam mana pun, macam mana kaifiat cara sekalipun dinikahkan. Kaifiat mana sifat? Yang tiada memberi kaifiat, yang tidak memberi cedera tak tanya Islamnya. Maknanya kaifiat tidak memberi cedera dah. Kalau kaifiat memberi cedera tak boleh dah. Barang kaifiat nikahnya. Kaifiat nikah cara dia lah.
Tapi yang tidak memberi cedera. Kalau nikah cara zina tak boleh. Nikah cara hak zina dia tak boleh lah. Nikah hak sah cara agama dia. Kesimpulannya maknanya nikah sah cara agama dia. Kalau agama dia sah, nikah tak ada wali, tak apa. Kalau ni tu cara nikah dia tak ada saksi, tak apa. Jangan agama dia sah ke mana. Agama pegangan dia, abang hak dia penganut, ilahnya cara apa kaifiat yang sah tak apa, yang tidak mencederakan. Dia. Tidak cedera tu tak adalah Islamnya Islam bagi titik dua orang tu. Boleh masuk Islam dah, tak cedera lah. Jawabnya dihukumkan jadi maka dihukumkan sah atas kaul yang sahih, pendapat sahih, sah dah tak apa. Maknanya maqabil sahih adalahnya tidak sah nikah semula kaifiat tu. Islam isteri dah. Mana tidak memberi cedera, tak ada Islamnya pada masuk Islam tak cedera dah. Kalau Islam mu cedera tak boleh nah. Contoh katanya jo zina, maksudnya haji nikah kafir dia pun tak sah pada kafir dia dah. Masuk Islam pun tak boleh. Habis. Dan jika ditolakkan dia pada masa kufurnya 3 talak, maka tidak harus tak terkala masuk kepada Islam melainkan dengan muhallil wallahu alam. Tak apa sikit. Sallallahu alaihi wa sallam ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa